بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, pengenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-52. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi pembelajaran mengenai bagaimana mengaplikasikan konsep yang telah kita pelajari ke atas surah-surah. Kali ini kita akan meneruskan dengan membuat surah As-Sajadah. Oleh kerana surah As-Sajadah ni juga mempunyai 30 ayat yang panjang, jadi saya bercadang untuk melaksanakan hanya bahagian pertama ni hanya 16 ayat pertama. Surah As-Sajadah ni yang bermakna sujud adalah diturunkan di Mekah, merupakan surah yang ke-32 dalam Al-Quran. Surah ini selalu kita dengar dibaca waktu subuh hari Jumaat di masjid-masjid dan di surau-surau, dan juga kalau kita di rumah pun kalau kita hafal, ramai juga yang membaca surah As-Sajadah ni untuk waktu subuh hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah As-Sajadah berbunyi Alif Lam Mim. Dia adalah merupakan adalah Alif Lam Mim ni adalah merupakan huruf muqatta'ah. Dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ni, dan selalunya ulama mengatakan makna perkataan ni hanya Allah sahaja yang tahu. Walaupun ada juga yang cuba mentafsirkannya, tapi tak begitu popular lah sebenarnya. Ayat kedua berbunyi Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu Tanzilu, dan Al-Kitabi, dan La, dan Raiba, dan Fi, dan Hi, Min, Rabbi, Al-Alamina. Kalau kita lihat perkataan pertama Tanzilu. Sekali imbas kita lihat, kita mungkin diingatkan perkataan ini adalah fi'il mudhari' sebab dimulai dengan ta kan. Tapi sebenarnya dia bukan fi'il mudhari' tetapi dia adalah isim masdar. Yang root word dia adalah nazala, daripada nazala. Ini kalau kita tengok dia adalah pola fa'ala. Fa'ala yufa'ilu, dan isim masdar dia adalah taf'ilun. Jadi di sini nazala yunazzilu, dan tanzilun sebenarnya. Tapi sebab sini kita lihat dia adalah nak jadi mudhaf, jadi tanwinnya digugurkan. Kalau kita lihat Tanzilul Kitab, sebab dia diikuti oleh Al-Kitabi, ini kita tengok adalah isim majrul kamariyah sebab ada alif ma'rifah sebab ada alif lam di sini, dan jadi dia adalah merupakan mudhaf ilaih. Jadi ini adalah mudhaf ilaih. Jadi kalau Tanzilu dia juga adalah, kalau kita tengok dia adalah marfu' kerana dia juga adalah mubtada' di sini. Maknanya di sini penurunan kitab Al-Quran. Ayat seterusnya, la ni adalah la nafi lil jins. Ingat ni kita pun dah buat ni dalam sesi ke-42, iaitu selalunya perkataan la ni itu benar-benar menafikan perkataan yang berikutnya. Kalau kita lihat la raiba ni adalah isim mansub, so dia adalah isim la lah. Kalau ada la, dia ada isim la. So maknanya tadi la maknanya tiada, and then ni sebarang raiba ni sebarang keraguan. So jadi dia menidakkan, menafikan bersungguh-sungguh, tiada sebarang keraguan. Al-Quran tadilah, and then fi adalah harfu jar, and then hi adalah damir huwa. So ni dua-dua ni adalah fihi ni sebenarnya jawab majrur, dan dia juga menjadi khabar la ni. Tadi dalam raiba ni adalah isim la, jadi ada khabar la. Ni kita lihat dia mempunyai maknanya tiada sebarang keraguan padanya. Hi ni adalah
kitab Al-Quran tadilah, ya. So min adalah harfu jar, makna dari, rabbi. Rabbi ni kita buat banyak kali, Tuhan, ya, iaitu isim majrur. Selepas harfu jar diikuti oleh isim majrur. Dia kalau kata rabbi ni kita tengok dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, maknanya dia nak jadi mudhaf. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Al-alamina adalah sekalian alam. So kita lihat ni adalah mudhaf ilaih, dan dia juga min rabbil alamin ni merupakan khabar. Sebab tadi kita ada mubtada kita adalah tanzilu tadi. Ingat sebelum slide sebelum ni, iaitu tanzilul kitab, iaitu diturunkan kitab. Diturunkan kitab dari Tuhan sekalian alam. Itu khabar dia di sini, ya. So, makna di sini? Dengan tiada sebarang keraguan padanya dari Tuhan sekalian alam. Iaitu Al-Quran itu tak ada keraguan apa-apa pun. Tak boleh syak sedikit pun. Ya, yang dia adalah dari Tuhan sekalian alam. Ayat ketiga berbunyi am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirim min qablika la'allahum yahtadun. Kalau kita lihat ayat di sini, ayat ketiga ini mempunyai 24 perkataan. Itu am satu, yaquluna, and then iftara, and then hu. Dan kita lihat di sini bal huwa al-haqqu min rabbika li tunzira qauman ma, and then ata, and then hum. Dan min nazirin min qabli ka la'alla hum yahtadun. Jadi 24 kataan di sini, panjang, ya. So kalau kita lihat am ni adalah harfun idrab, maknanya ataukah, dan yaquluna ni kita jumpa dah banyak kali ni. Dia adalah fi'il mudhari' marfu', root word dia adalah qala, ya. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya hum fi mahli raf'in. Mereka itu yaqulu ni waw nun kan, dia hum, untuk hum jadi mereka lah, iaitu siapa mereka tu adalah orang kafir mengatakan, qala berkata kan, mereka mengatakan. Iftara ni adalah fi'il madhi mabni, dan dia adalah dalam tersebut fa'il damir muttasil takdirnya huwa. Maknanya bila huwa dia lah di sini, maknanya Nabi Muhammad telah, orang kafir kata Nabi Muhammad telah mengada-ngadakan, ya. So dia menidakkanlah ni, ya, dia memfitnahkan ini. And then hu adalah damir huwa maf'ulun bihi, nya, dia telah mengada-ngadakannya. Ini refer balik kepada Al-Quran tadi, ya. Lepas tu kita lihat bal adalah harfun idrab juga di sini, makna bahkan. Harfun idrab ni selalu digunakan untuk membetulkan sesuatu perkara, Dan kalau kita tengok bal bahkan, and then huwa adalah damir huwa. Selalunya saya selalu cakap damir munfasil kan dia. Damir munfasil selalu jadi mubtada. Huwa, ia tu dia selalu di sini juga dia refer balik kepada Al-Quran. And then al-haqqu, dia adalah ada alif lam, maknanya isim makrifah. Dan kamariyah dia adalah marfu', kerana di sini dia adalah daripada perkataan haqqa. And then dia adalah sebagai sebab dia marfu' sebagai kabar. Jadi kita ada mubtada dan kabar di sini. So maknanya ataukah mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-ngadakannya, bahkan Allah betulkan, bahkan ia benar. Min tu maknanya dari, Rabbi, Tuhan, benar tu, Al-Quran tu benar, dia dari Tuhan. Damir anta, maknanya kamulah kan, Tuhan kamu. Rabbika ni maknanya ni damir ni bersambung dengan isim, maknanya ni adalah mudhaf ilaih di sini. And then li ni adalah harfun lam ta'lil, dan juga nasab, maknanya supaya dia harfun nasab atau nasbin. Jadi kita lihat fi'il yang berikutnya adalah fi'il tunzira. Jadi fi'il mudhari' sebab dimulai dengan ta di sini, ya. Fi'il mudhari' mansub, tak sebab ada li ni, dia menasabkan atau memansubkan fi'il ni, ya. So maknanya di sini kamu memberi amaran, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta ni, itu yang kamu tu. Dan kauman adalah isim nakirah mansub, dia ada tanwin, dia mansub atas, so dia adalah maf'ul bihi, sebab dia mansub di sini. Jadi kita ada ayat sini fi'il, fa'il dan maf'ul bihi, construction yang normal ni, So maknanya Al-Quran tadi dari Tuhanmu supaya kamu memberi amaran pada kaummu.
Seterusnya apa tu kita lihat dia adalah harfun nafi, maknanya tidakkah, dan ata kita dah jumpa banyak kali juga. Fi'il madhi mabni huwa ni dia maknanya telah datang. Hum, damir hum dia adalah maf'ulun bihi. Tapi di sini kita lihat sebab apa tu ata ni, kita tengok apa tu fa'il dia di zahir, sebab kita tengok ada perkataan apa tu min nazirin ni. Min nazirin apa tu pemberi peringatan. Di sini fa'ilnya dizahirkan. Tapi sebab dia selepas harfu jar, jadi dia tak jadi marfu', jadi dia jadi baris bawah. Jadi di sini kalau kita selalu cakap dia adalah lafaznya majrur tapi fungsinya marfu' kerana dia adalah fa'il. Dia apa tu majrur lafazan marfu' mahalan ni. Kita dah buat juga minggu lepas, dah banyak ni kita buat juga. So maknanya tidakkah telah datang kepada mereka dari seorang pemberi peringatan. And then min maknanya apa harfu jar maknanya dari, qabli. Apa tu zaraf ni, zaraf zaman, dia adalah qablika. Selalunya zaraf dengan damir dia akan jadi mudhaf ilaih, sebelum kamu. So tidakkah telah datang kepada mereka dari seorang pemberi peringatan dari sebelum kamu. Soalan la'alla, kita tengok la'alla adalah harfun nasi, nawasih lah ni. So seperti juga harfun ina dan saudara-saudaranya. Jadi di sini kalau kita lihat bila ada nawasih, dia akan menukar pola ayat, iaitu jadi daripada mubtada dengan khabar dia akan jadi apa tu isim inna kalau inna lah. Tapi di sini la'alla, jadi kita ada isim la'alla. So isim la'alla ni adalah hum ni, damir hum ni menjadi isim la'alla. Dan yahtadun, yahtadun ni fi'il mudhari' apa tu daripada perkataan ihtada. Ini kalau kita nak lihat tasrifnya di bilangan 277 jilid 4 buku saya. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Jadi di sini adalah khabar la, sebab kita ada isim lahum tadi. Jadi yahtadun ni adalah khabar la alla. So di sini maknanya supaya mereka mendapat petunjuk. Ayat keempat, kita berbunyi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Kalau kita lihat ayat ni mempunyai 32 perkataan. Allahu allazi, dan halaqa, dan as-samawati wa al-arda wa ma baina, dan huma fi sittati ayyamin summa istawa ala al-arsh ma lakum min dunihi min waliyin wa la syafi'in afala tatazakkarun. Jadi banyak ayat, perkataan-perkataan dalam ayat ni kan. Kalau kita tengok Allahu ni, dia tengok dia adalah marfu kan. So bila apa tu isim makrifah samsiah marfu ni. Dan kita tengok dia adalah selalu marfu, dia mubtada lah kan. Dan bila ada mubtada kita ada khabar. So kita khabar dia ni ada allazi ni, isim mausul huwa ni. Kita dah buat juga dulu masa kita buat apa tu ayat apa tu ismiyah, mubtada dan khabar. So isim mausul pun boleh jadi khabar. Di sini Allah yang halaqa apa tu fi'il madhi mabni. Ni pun banyak kali dah kita buat. Dia adalah dalamnya seperti fa'il damir mustatir takdirnya huwa, maknanya dia telah menciptakan. Allah yang dia telah menciptakan. Dan as-samawati ni yang banyak kali dah kita jumpa ni. Ni isim makrifah samsiah mansub jamak muannas salim. Dia adalah maf'ulun bihi. Kita pun selalu cakap dia sebab dia jamak muannas salim, so dia mansub, sebab maf'ulun bihi mansub tapi dia mansub dengan kasrah. So dia telah menciptakan langit. Samawati ni adalah langit. Dan wa adalah harfun ataf, dan al-arda. Al-arda ni bumi lah. Selalu kita lihat dalam Quran selalu partner ada, selalu bergandingan. Allah selalu suka sebut benda yang berpasang-pasangan ni. So jadi kita tengok langit dan bumi. Bumi apa tu ni dia adalah sebagai maktuf di sini. Kalau kita tengok dia adalah isim makrifah kamariyah mansub, dia sama dengan as-samawati ni. Jadi as-samawati ni adalah maktuf alaihi. So di sini Allah yang dia telah menciptakan langit dan bumi.
Seterusnya kita tengok wa harfun ataf, and then ma ni. Ma ni isim mausul. Isim mausul ni pun di sini dia juga berfungsi sebagai maktuf. Di sini sebab kalau tu dia samawati tadi adalah isim makrifah mansub kan. Jadi di sini ma ni adalah sebab dia adalah isim mabni, isim mausul isim mabni, jadi dia fi mahdi nasbin lah di sini. Dan baina ni adalah zaraf makan. Dia tengok dia diikuti dengan damir. So kalau damir, zaraf dengan damir, so kita lihat dia akan menjadi mudhaf ilaih di sini, bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan fi maknanya harfu jar, makna dalam, sitati 6 lah, sitati kan maknanya isim majrur. Kalau kita tengok sitati ayamin, ni kita tengok dua isim bergandingan, so maknanya dia mudhaf ilaih lah, 6 masa atau hari. Dan summa adalah harfun ataf. Jadi di sini kita lihat dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa atau 6 hari. Tapi hari di sini kita tak boleh lah ingat dia macam hari kita kat dunia ni ya. So hanya Allah je lah yang tahu hari ni maknanya berapa lama yang Allah mengambil masa untuk mencipta semua cakrawala dan bumi dan langit dan semua juga manusia ni ya. Dan summa ni saya kata kemudian. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa atau hari. Kemudian kita sambung sebelah. Seterusnya perkataan istawa ni, iaitu dia adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersebut fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Tadi kita ada harfun ataf, jadi dia ni adalah sebagai maktuf lah. So maktuf alaih dia adalah perkataan halaqa, Allahul ladzi halaqa tadi kan. Lepas tu, so kalau kita lihat di sini maknanya dia telah bersemayam. Allah telah bersemayam kan, dia tu Allah. Tapi kita jangan ingat dia bersemayam tu sama seperti raja ke kita bersemayam, tapi tidak. Ni Allah ni berbeza ya. So ala ni adalah harfu jar, maknanya di atas. Al-arsh ni adalah arshi, dia isim makrifah kamariyah marjurur lah sebab ada alif lam kan, and then di baris bawah sebab lepas harfu jar ala, and then maknanya di atas arshi. And then ma ni adalah harfu nafi, maknanya tidak ada. And then la adalah harfu jar bagi. And then kum adalah damir antum, dia adalah jar wa majrur. Dan dia ni adalah lakum ni juga adalah sebagai khabar muqaddam, sebab kita akan lihat berikutnya akan terdapat mubtada muakhar kemudian, nanti kita tengok selepas ni. Dan min adalah harfu jar. Dan kalau kita lihat maknanya dia telah bersemayam di atas arasy, tidak ada bagi kamu dari sambungan min tadi, min duni. Duni ni adalah zaraf, dia adalah, kita tengok dia majrur ni, maknanya selain, dari selain. Dan hi ni adalah damir huwa, kita tengok dia adalah maknanya dia, maknanya dia refer balik kepada Allah ni. So kita tengok sini zaraf diikuti oleh damir, maknanya adalah mudhaf ilaih di sini. And then kita ada min. Min adalah harfu jar, maknanya sebagai. And then waliyin. Waliyin ni di sini kita lihat dia adalah berbaris majrur kerana selepas harfu jar. Tetapi sebenarnya dia adalah berfungsi sebagai mubtada di sini. So tadi kita ada khabar muqaddam kan. So di sini adalah mubtada muakhar dia di sini. Di sini waliyin adalah, jadi dia adalah lafaznya adalah majrur tapi fungsinya adalah marfu' kan sebagai mubtada. Majrur lafazan, marfu' mahalan di sini. So lepas tu kita lihat wa harfun ataf, and then la adalah harfun nafi, dan syafi'in. Syafi'in isim nakirah majrur. Dia kalau lihat dia adalah sebagai maktuf sebab lepas harfun ataf ni dari maktuf. So maktuf alaih dia adalah waliyin ni. Waliyin syafi'in. So maknanya di sini tadi selain tidak ada selain darinya, dia sebagai pelindung, tidak ada orang lain lagi, tak ada yang kekuasaan lain selain daripada Allah sebagai pelindung, dan tidak juga yang ada yang boleh memberi syafaat ni. So lepas tu kita lihat a ni adalah harfun istifham, maknanya apakah. Then fa harfun istinaf, and then la harfun nafi, maknanya apakah maka tidak. Tatazakkarun. Tatazakkarun ni kita lihat dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan tazakkara. Dia punya fa'ala ada tafa'ala, tatafa'ala kan. Jadi kita lihat ni
tatazakara sepatutnya untuk huwa, tapi di sini tatazakkaruna ada waw nun kan, so dia adalah untuk antum. So maknanya dalam sini tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Semaknanya kamu mengambil pelajaran. Jadi Allah bertanya, apakah maka tidak kamu mengambil pelajaran? Ayat seterusnya yang kelima ni, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Kita lihat ayat ini dia mempunyai 20 perkataan. So kalau kita lihat yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mim ma ta'udun. Kalau kita lihat ayat ni dimulai dengan fi'il. Maksudnya ayat fi'liyah lah ni. Yudabbiru ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan dabbara. Kalau kita nak lihat taslifnya, sila lihat di bilangan 521 dalam jilid 4 buku saya ya. So dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa ni. Lepas tu diikuti oleh al-amra ni adalah isim lah sebab ada alif lam kan, isim makrifah kamariyah ni, dan dia adalah mansub kerana dia sini adalah maf'ulun bihi. Tadi yudabbiru dia mentadbirkan, dan al-amra ni segala urusan, fi'il fa'il dan maf'ulun bihi di sini. Lepas tu diikuti dengan min harfu jar, makna dari, as-sama'i ada langit. Ni kita dah familiar sangat as-sama'i ni, dia isim makrifah samsiah majrul. Ila ni harfu jar, dan al-ardi ni itu juga isim makrifah kamariyah majrul jugalah. So dia mentadbirkan segala urusan dari langit ke bumi. Lepas tu summa harfun ataf, makna kemudian, ya'ruju. So ya'ruju ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan araja. So dia dalam tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. So lepas harfun ataf maknanya dia adalah maktuf. So maktuf alaihi dia kat mana? Ni yudabbiru kan, sama-sama duduk fi'il mudhari' marfu' ni semua. So makna di sini dia mentadbirkan segala urusan dari langit ke bumi kemudian diangkat naik. Ni ilai adalah harfu jar, and then hi adalah damir huwa. So dia mudah jar majrur di sini. So kepadanya. Dan fi harfu jar juga maknanya pada yaumi. Lepas harfu jar yaumin adalah isim majrur di sini. Tapi dia ada tanwin jadi isim nakirah. Maknanya kepadanya pada satu masa. Dan kana adalah makna adalah, yang adalah ya. So fi'il madhi nashi huwa ni kana. Dan miqdaru adalah isim marfu'. Kita tengok ni ada ni kan, ada sebab ada kana adalah nawasi, iaitu fi'il kana dan saudaranya. Jadi kita ada di sini isim kana lah. So miqdaru ni jadi isim kana, and then hu ni lepas kita tengok damir bersambung dengan isim, so jadi mudhaf ilaih di sini. Dan di sini khabar kana kita ada alfa ni. Kita tengok khabar kana kita adalah mansub kan. Jadi kita ada isim kana kita adalah miqdaru, and then alfa ni adalah khabar kana. So maknanya sini kepadanya pada satu masa yang adalah dirasai ukurannya 1000. Kita tengok sini sanatin, alfa sanatin. So mudhaf ilaih lah di sini, dua isim kan bergandingan tadi. Dan maknanya tahun. Dan min maknanya dari, dan ma yang maknanya ini adalah isim mausul, dan ta'uddun. Ta'uddun adalah ta, mulai dengan ta kan. Jadi di sini adalah fi'il mudhari' marfu'. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli rafi'in. So kalau kita lihat maknanya 1000 tahun tadi kan, 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Ayat ke-6 kita berbunyi zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu zalika alimu al-ghaibi wa asyhadati al-azizu ar-rahimu. Zalika ni kita selalu buat dah isim isyarah wa kan ni, untuk maknanya dia selalu boleh jadi mubtada. Maknanya demikian itu. Dan alimu adalah isim fa'il sebab ada alif kat sini kan, ain alif kan, alimu daripada perkataan alima. So dia di sini kalau kita tengok dia marfu'. Marfu' maknanya dia adalah sebagai khabar. So kita ada mubtada dan khabar di sini. Demikian itu dia yang mengetahui. Yang ini refer kepada Allah sebenarnya.
And then kita tengok alimu ni dia tidak ada alif lam dan tak ada tanwin kerana dia nak jadi mudhaf sebab dia diikuti oleh isim majrul sebabnya. Al-ghaibi ni adalah isim makrifah kamariah. So dia yang mengetahui perkara yang gaib ni. Yang gaib. And then mudhaf ilaih di sini. And then wa ni adalah harfun ataf. And then asyhadati. Asyhadati ni adalah isim makrifah samsiah. Dia juga adalah majrul kita tengok dan dia adalah isim masdar daripada perkataan syahidah. Dan dia jadi lepas ataf maknanya dia adalah maktuf. So kalau dia maktuf maktuf alaih dia adalah al-ghaibi. Kita tengok dua-dua ni adalah isim makrifah majrul kan. Dan al-azizu ni adalah dia adalah isim makrifah juga kamariah sebab ada alif lam dan dia adalah marfu'. So kalau marfu' selalunya dia adalah khabar. Jadi di sini dia adalah khabar kedua, khabar sani. Kerana refer balik kepada Allah. Demikian itu dia yang mengetahui tadi khabar pertama. Lepas tu kita ada khabar kedua al-azizu yang maha kuasa. Lepas tu ada lagi satu ar-rahimu ni. Dia adalah khabar ketiga di sini yang maha mengasihani maknanya ni. Kerana dia juga adalah isim makrifah samsiah juga ni sebab ada alif lam dan juga marfu' ya. So marfu' selalunya menjadi khabar. So maknanya di sini demikian itu dia yang mengetahui iaitu perkara yang gaib iaitu Allah dan yang nyata yang maha kuasa maha mengasihani. Ayat ketujuh, allazi ahsana kulla syai'in halaqahu wa bada'a halqal insani min tin. Kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan. Iaitu allazi ahsana kulla syai'in halaqa hu wa bada'a halqa al insani min tinin. So kita tengok allazi ni adalah isim mausul huwa dan dia juga adalah merupakan khabar rabi' atau khabar yang keempat. Tadi kita ada 3 khabar kan. Ni khabar yang keempat. Masih refer kepada Allah tadi. Allazi ahsana. Ahsana ni kita tengok dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ahsana dan dia dalamnya fa'il damir mustatir takdirnya huwa juga. So yang telah menciptakan ni menjadi khabar yang keempat ya. So Allah yang telah menciptakan kulla ni tiap-tiap kan kita banyak kali jumpa juga dah ni isim mansub. So dia adalah menjadi maf'ulun bihi daripada sinilah madhi tadi fi'il kan. Fi'il dan fa'il lepas tu ada maf'ulun bihi. Construction yang normal saya selalu sebut tu. Dan kulla syai'in. Syai'in ni maknanya dia adalah kalau tengok ni adalah baris bawah. So dia adalah mudhaf ilaih lah ni dua isim bergandingan kan. Dan maknanya tiap-tiap sesuatu. Dan halaqa. Halaqa ni adalah fi'il madhi mabni. Banyak juga kali kita jumpa ni. Halaqa ni dalamnya adalah fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Maknanya dia menciptakan. Dan hu ni adalah damir huwa. Dia adalah maf'ulun bihi. Dan maknanya damir bersambung dengan fi'il kan. Selalunya memang jadi maf'ulun bihi. So di sini maknanya yang telah memperindahkan iaitu Allah. Yang telah memperindahkan tiap-tiap sesuatu. Dia menciptakannya. Sebab Allah tu indah. Jadi tiap-tiap penciptaannya pun dia buat indah juga ya. Sambungan ayat tadi itu kalau kita lihat wa ni adalah harfun ataf. Dan bada'a adalah fi'il madhi mabni dalamnya tasbih fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Dan kalau kita lihat dia juga adalah sebagai maktuf lah. Jadi maknanya sini dia telah memulakan. So kalau dia maktuf alaih dia ada halaqa tadi sebelum ni ya. Dan diikuti oleh halqa. Halqa ni adalah isim masdar daripada perkataan halaqa juga lah ni. Halqa penciptaan. Kalau halaqa tadi mencipta jadi sini isim jadi makna penciptaan. Dia adalah maf'ulun bihi sebab selepas fi'il tadi kan. Dia fi'il fa'il dan maf'ulun bihi. Makna dia telah memulakan penciptaan. And then halqal insani. Ni kita tengok ni adalah isim majrul. So isim majrul dan sebelumnya ada halqa ni adalah isim jadi isim dua bergandingan maknanya mudhaf ilaih di sini. Maknanya manusia al-insani ni manusia dan min harfu jar maknanya dari tinin adalah isim nakirah majrul selepas harfu jar min maknanya tanah. So dan dia telah memulakan penciptaan manusia dari tanah. Ayat ke-8, summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin.
So kita tengok ayat ni mempunyai 9 perkataan, iaitu summa 1 ja'ala, nasla, and then hu min sulalatin min ma'in mahinin. Summa ni adalah harfun ataf lah. Maknanya kemudian apa tu ja'ala, apa tu kita tengok dia adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. So dia adalah sebagai maktuf di sini selepas ataf. Tadi sebab kita ada summa halaqa tadi kan ayat sebelum ni. Jadi ni summa ja'ala. Jadi yang tadi summa halaqa tu adalah maktuf alaihi dia. Summa ja'ala ni adalah maktuf di sini. And then nasla, apa tu ada maknanya dia adalah isim mansub, apa tu isim masdar daripada nasala, apa tu dan dia adalah maf'ulun bihi sebab lepas daripada fi'il tadi kan. Kemudian dia telah menciptakan keturunan. Tu kalau kita tengok naslahu diikuti oleh apa tu damir, so dia maknanya mudhaf ilaih di sini. Min adalah harfu jar, makna dari, apa tu sulalatin, sejenis pati. Dia itu adalah apa tu isim nakirah majrur ni selepas harfu jar. Jadi maknanya kemudian dia telah menjadikan keturunannya iaitu manusia dari sejenis pati. Sambungan min apa tu harfu jar dari, and then ma'in kita buat banyak kali ni air, isim nakirah majrur, and then mahinin apa tu kalau kita tengok ni adalah apa tu isim nakirah majrur, dia adalah ma'in nahinin, dia adalah sebagai naat lah ni, iaitu sifat apa sifat kepada air ni, air yang hina ya, makna di sini dari air yang hina. So manusia dibuat daripada sejenis pati iaitu dari air yang hina, itu apa tu air mani lah ni. Ayat ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kita lihat ayat ini mempunyai 22 perkataan ya. Kita tengok ada perkataan summa, ada sawwa, ada hu, wa nafakha fihi min ruhi, dan hi, dan wa, dan ja'ala lakum as-sam'a wa al-absara wa al-af'idata qalilan ma tashkurun. So summa ni adalah harfun ataf lah. And then kita lihat apa tu maknanya kemudian kan. And then sawwa, ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. Dia adalah selepas ataf, maknanya dia maktuf. So maktuf alaihi dia adalah summa ja'ala tadi kan ayat sebelum ni. Kemudian dia telah menyempurnakan, sawwa ni menyempurnakan. Dan hu ni adalah damir, so damir selepas apa tu fa'il adalah maf'ul bihi lah, maknanya nya dia telah menyempurnakannya, iaitu ciptaan tadi manusia. Dan wa ni adalah harfun ataf lagi, dan nafaha ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir, takdirnya huwa. So dia adalah sebagai maktuf sebab lepas harfun ataf kan. Jadi maktuf, and then sawwa, and then apa tu dia punya sawwa ni adalah dia punya maktuf alaihi dia. Nafaha ni adalah maktuf and then fi adalah harfu jar, maknanya pada, dan hi nya damir huwa, jawab majrur lah di sini. So maknanya kemudian dia telah menyempurnakannya dan dia telah meniupkan padanya, yang apa tu yang ciptaan tadi Sambungan min dapat makna harfu jar dari, dan ruhi adalah apa tu roh lah, isim majrur. Kata ruhihi, hi ni adalah damir, so dia bersambung dengan apa tu lagi satu isim, maknanya dia adalah mudhaf ilaih sini. So dari roh ciptaannya nya ni kan. And then wa harfun ataf, dan ja'ala la fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il damir mustatir, takdirnya huwa maktuf sebagai maktuf. So maktuf alaihi dia adalah nafaha tadi and then la ni adalah harfu jar, and then kum adalah damir antum, so jawab majrur. So maknanya dari roh ciptaannya, dan dia telah menjadikan untuk kamu sambungan as-sam'a. As-sam'a adalah pendengaran, iaitu sini kita tengok dia adalah isim makrifah samsiah mansub, dia alif lam kan.
Lepas tu maknanya tadi dia Allah telah menjadikan bagi kamu semua pendengaran. Dan wa ni adalah harfun ataf dan al-absara dia adalah isim makrifah kamariyah mansub juga. Dia selepas maknanya penglihatan. So lepas ataf maknanya dia adalah maktuf. So kalau maktuf lain dia adalah as-sam'a. So dua-dua adalah isim makrifah samsiah mansub ya. Dan wa adalah harfun ataf satu lagi, dan al-afidata satu lagi maktuf. Dia maktuf alai dia juga adalah as-sam'a tu. Sebab dia dua-dua adalah isim makrifah kamariyah juga. Dan maknanya hati. Jadi Allah telah bagi tiupkan roh, lepas tu beri pendengaran dan penglihatan serta hati. Maknanya kita all this one sepatutnya kita manfaatkanlah juga ya. Tapi lepas tu Allah kata kalilan. Kalilan ni adalah maf'ul mutlak. Selalu dia menerangkan kekerapan ya. So ataupun bilangan. Kalilan ni maknanya sedikit di sini. Dan ma ni adalah harfun zaidun, dan tashkurun. Tashkurun ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada syakara. So daripada dalamnya tasbih fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun takdirnya antum. So kamu semualah. So sedikit tidak kamu bersyukur. Ya, so Allah cakap ni dia dah bagi kita roh, bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit saja yang kita bersyukur. So ni perlu juga kita fikirkan ya. Ayat seterusnya, ayat ke-10. Waqalu aiza dalalna fil ardi ainna lafi halqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. So kalau kita lihat ayat ni mempunyai 21 perkataan, iaitu wa dan qalu, satu iza, dan dalalna dan fi al-ardi, dan inna la fi halqi jadidin bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Jadi kita tengok sini wa ni adalah harfun istinaf sebab sekarang dah cerita baru ya. Qalu kita jumpa banyak kali dah ni daripada perkataan qala kan, fi'il madhi mabni untuk hum ni selalunya. Dan adalah harfun istifham, dan iza zaraf zaman apabila, makna apabila, dan di sini dia adalah merupakan huruf syarat juga. Bila ada huruf syarat kita kena carilah apa fi'il syarat kita. Dalalna ni maknanya kami telah hilang lenyap. Dalalna. So dia adalah fi'il madhi nahnu, dalam tasbih fa'il damir muttasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. Dan fi ni adalah dalam maknanya dalam, dia adalah harfu jar. Al-ardi adalah isim makrifah kamariyah, majrul adalah tanah di sini ya. Dan mereka yang kafir telah berkata, adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah? Dan kita tengok apa seterusnya. Sambungan ayat yang tadi ni, iaitu kita mempunyai ayat syarat tadi, iza dalalna fil ardi, iaitu orang kafir itu tanya apabila kami telah hilang lenyap, so what? So di sini dia menjawab, ain na lafi halqin jadid. Dia juga dengan jawab dengan soalan, apakah maka kami sesungguhnya akan dihidupkan semula dalam bentuk ciptaan yang baru. Ya, so kalau kita lihat ni ni adalah harfun istifham, in adalah harfun nasi dan juga taukid di sini. So bila kita ada harfun nasi in ni, jadi kita akan lihat pola ayat kita bertukar jadi ada isim in. So isim in kita adalah damir nahnu ni, na ni ya. Dan kita lihat kabar in ni, kita akan lihat di sini fi halqin jadid, iaitu kami ni, kami dalam bentuk ciptaan yang baru bila dihidupkan semula ni ya. So la ni adalah lam taukid, fi adalah harfun jar, and then kita lihat halqin ni adalah isim kerana 3 huruf mati tengah kan, dan dia baris bawah sebab lepas harfu jar fi ni. Dia adalah isim nakirah majrul, dan kalau kita lihat selepasnya diikuti oleh jadidin. Ini adalah merupakan juga naat atau sifat kepada ciptaan ni, halqi ni. Jadi kita lihat dua-dua ni adalah berbentuk nakirah sebab ada 2 tanwin, lepas tu dua-dua berbentuk majrul, dua-dua berbentuk muzakkar, dan dua-dua adalah singular ataupun mufrad. Jadi dia memenuhi 4 kriteria sebagai sifat dan mausuf ataupun naat dan man'ut ya di sini. So makna di sini, apakah maka kami sesungguhnya akan dihidupkan semula dalam bentuk atau ciptaan yang baru. Seterusnya bal adalah harfun idrab,
hum adalah damir munfasil, dia adalah mubtada'. Dan bi adalah harfu jar, terhadap, makna terhadap. Liqa'in, ini adalah isim majrul, lepas tu dia adalah isim masdar sepanjang daripada laqiya, ya. So dia ni juga adalah, kalau kita tengok dia baris bawah, tapi lepas tu dia diikuti dengan satu lagi isim Rabbi, baris bawah. Jadi dia adalah mudhaf ilaih, pertemuan dengan Tuhan. Rabbi, him adalah terdamir selepas isim, dia adalah juga lagi satu mudhaf ilaih juga. Jadi kita lihat sini adalah mudhaf ilaih, lepas tu Tuhan ni jadi mudhaf sekali, mudhaf ilaih dan him ni. Kafirun ni adalah maknanya adalah isim makrifah, jamak muzakkar salim. Dia ni adalah sebagai khabar kepada mubtada' hum ni, mereka yang ingkar atau tidak percaya ni, kafirun. So maknanya sini bahkan mereka terhadap pertemuan dengan Tuhan mereka ingkar atau tidak percaya. Ayat ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 14 kataan, iaitu Qul yatawaffa, and then kum malaku al-mauti allazi wukila, and then bi, and then kum summa ila rabbikum turja'un. So kita lihat daripada start pada kul ni adalah fi'il amar mabni, dan banyak kali kita buat kul ni kan, dan kita buat ayat 4 kul. Ni kul sama juga perkataan daripada qala, iaitu fa'il damir mustatir, takdirnya anta dalam di sini, ya. Dan yatawaffa ni adalah fi'il mudhari' lah, sebab mula daripada ya kan, dia adalah marfu untuk huwa, tapi dalamnya ada fa'ilnya, ni fa'ilnya adalah zahir, iaitu kita tengok ada malaku di sini. Maknanya malaikat di sini. So di sini adalah isim marfu ni. So yatawaffakum ni, kum adalah maf'ulun bihi lah, sebab damir antum kan mengikut selepas bersambung dengan fa'il. So sini dia adalah maf'ul bihi. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi tadi Allah suruh Nabi Muhammad jawab, katakanlah wahai Muhammad, akan mencabut nyawa kamu semua. Kum ni adalah oleh malaikat. Kum ni adalah orang kafir tadi, ya. So jawab. Dan al-mauti, malakul mauti, so dia mudhaf ilaih lah, dua isim bergandingan, dan isim yang berikutnya adalah berbaris bawah kan. So malakal maut di sini. Dan al-lazi adalah isim mausul huwa, ni adalah naat di sini, atau sifat untuk malaku ni, yang wukila, makna telah ditugaskan. Makna di sini adalah fi'il madhi mabni majhul, sebab dia majhul, dia ada naib fa'il lah dalam dia, damir mustatir, takdirnya huwa di sini. So maknanya katakanlah wahai Muhammad, akan mencabut nyawa kamu semua oleh malaikat maut yang telah ditugaskan. Bi ni adalah harfu jar, maknanya terhadap. Dan kum, kamu semua, orang kafir tadilah, bikum kan, terhadap kamu semua. And then summa, harfun ataf. And then ila ni, ila rabbi, kepada Tuhan. Ni harfu jar. And then rabbi adalah isim majrul, dia adalah mudhaf bikum, sebab di kum ni damir bersambung dengan isim, jadi ni adalah mudhaf ilaih. Ini maknanya kamu. Dan turja'un, turja'un adalah fi'il mudhari' majhul, ada tur kan marfu di sini. So sebab dia majhul, dalamnya tersembunyi da'i fa'il damir muttasil mabni dengan waw atau sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. So makna di sini terhadap kamu semua, kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. So Tuhan kata dengan orang kafir, cakap dengan orang kafir, mereka akan dicabut nyawa oleh malaikat maut, dan akan dikembalikan kepada Tuhan. Ayat ke-12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 24 perkataan. Wa satu, lau satu, tara satu, iz satu, izil ya al-mujrimu satu, nakisu satu, ru'usi satu, ni him, inda, and then rabbi, him, rabba, and then na, absarna, wa sami'na, fa, irji, na, na'mal salihan, inna muqinun.
So ada 24. So kalau kita tengok wa ni adalah harfun istinaf sebab dah mula ayat cerita lain pula. Dan and then lau adalah harfun syarat, makna sekiranya. So kalau kita lihat apa tu tara ni adalah fi'il mudhari' marfu', apa tu di dalam ismi fa'il damir mustatir takdirnya anta di sini. And then is adalah zarf zaman, apa tu dia adalah maknanya ketika. Al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa ni. Al-mujrimu adalah isim makrifah lah, ada alif lam ni kan. Ni adalah marfu sebab dia adalah jamak muzakkar salim dengan waw nun, marfu dengan waw nun ni kan. Dan dia adalah apa daripada perkataan ajrama, itu yang berdosa tu. Dan dia adalah apa tu sebagai mubtada di sini. So dia belum mubtada, kat mana dia punya khabar? Khabar dia adalah nakisu ni. Dia adalah isim marfu', dia adalah jamak muzakkar salim juga ni. So jamak muzakkar salim. Ya, apa tu untuk mubtada dan khabar di sini. Ya, apa tu nakisu ni. So nakisu ni sebenarnya daripada perkataan nakisuna. Ya, sepatutnya ada waw nun juga sebab dia ada jamak muzakkar salim. Tapi nun telah digugurkan sebab dia nak jadi mudhaf ni. Nakisu ru'usi ni. Menundukkan kepala-kepala kan. So jadi itu yang apa tu waw nun jadi kata nakisu saja waw alif ni. Ini jadi mudhaf ilaih. Ru'usi ni adalah kepala-kepala, jadi mudhaf ilaih. Dan apa tu makna di sini, dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala. Sambungan him, ru'usihim tadi kan, jadi kepala mereka. Jadi mudhaf ilaih di sini lah. Dan inda adalah zaraf makan, apa tu diikuti oleh rabbi, inda rabbi. Jadi dia zaraf sambung dengan isim, jadi dia mudhaf ilaih juga di sini. Di hadapan Tuhan, rabbi Tuhan kan. Dan rabbihim, Tuhan mereka. Mudhaf ilaih lagi satu. Dan rabba ni kita dah buat munada, rabbana kan di sini. Jadi dia adalah wahai Tuhan kami. Munada di sini. Ini juga rabbana ni juga dia boleh jadi mudhaf ilaih juga sebab dia adalah kita tengok damir bersambung dengan apa tu isim. Dan absarna adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan absara, dan dia adalah fa'il dalamnya tersembunyi damir mustatir mabni, damir mutasir dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. So makna di sini mereka kita melihat mereka ni tadi di hadapan Tuhan mereka sambil merayu wahai Tuhan kami telah melihat. Ni dah apa tu dah menyesal lah ni. Kita lihat seterusnya, wa ni adalah harfun ataf, dan sami'na dia adalah maktuf, apa tu dia adalah fi'il madhi mabni juga daripada apa tu dalamnya sepunya fa'il damir mutasil nun apa tu dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi mahli rafi'in. So ni adalah apa maktuf, so maktuf lain dia tadi adalah absarna tadi. So ni sami'na. Ya, ni fa adalah harfun ataf, and then irji'na. So dia juga adalah maktuf alai, maktuf dia juga di sini. Maktuf alai dia juga sami'na tadi ni. So di sini apa tu irji' ni juga adalah sebagai di fi'il amar kan. Apa tu daripada perkataan raja'a. So dalamnya terpunyai fa'il damir mutasil, apa tu damir mustatir takdirnya anta, dan dia juga adalah fi'il syarat. Kembalikanlah kami. Ni kan damir nahnu. So maf'ul bihi di sini. So kita tengok orang kafir bila dah lihat apa tu azab, dan dia mengaku dia telah melihat, dia telah mendengar, dan mohon maka kembalikanlah kami. Tapi dah menyesal, dah terlambat lah. Ini jawab syarat. Tadi kita ada ayat syarat, na'mal. Na'mal fi'il mudhari' majzum. Apa tu kami akan mengerjakan maknanya. So jawab tadi ada ayat syarat, so jawabnya. So dia akan kembalikan. Kenapa nak kembalikan? Kami akan mengerjakan salihan amal saleh. Ni isim nakirah. Apa tu mansub. So dia adalah maf'ul bihi di sini. So in apa itulah adalah harfun nasi dan juga taukid, maknanya sesungguhnya. So bila ada harfun nasi in dan ada kita cari dia punya isim inna, apa tu, dan ini adalah damir nahnu ni isim inna ni. Apa tu muqinun adalah kabar inna. So kita tengok dia adalah isim marfu, jamak muzakkar salim, apa tu daripada perkataan aiqana, ya.
So kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Dan lewat azab baru yakin. Ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kita tengok ayat ini mempunyai 24 perkataan, iaitu wa dan lau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqa al-qawlu minni la'amla'an ni jahannama minal jinnat min al-jannati wa an-nasi ajma'ina. So kita tengok waw ni adalah harfun istinaf sebab sekarang dah tukar cerita ya. Dan lau harfun syarat. Kita tengok ni apa tu dan jikalau ni. Dan syi'na adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan sya'a. So kita lihat di dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dia ni juga adalah merupakan fi'il syarat sebab lau mengikut kan, lau ni adalah betul harfun syarat, jadi dia ada fi'il syarat dia. Dan kita tengok bila ada fi'il syarat dia akan ada jawab syarat ni. Syi'na ni adalah kami menghendaki, dan jikalau kami menghendaki. So what? So la ni adalah harfun rabitah dan jawab dia akan mengikat apa tu antara ayat syarat dan juga ayat jawab kita sini ataina ni. Maknanya pun nescaya di sini. So ataina ni maknanya kami memberikan. So dia adalah fi'il madhi mabni juga daripada perkataan ata. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dia sebagai jawab syarat. Kita tengok dan jikalau kami menghendaki nescaya kami memberikan. Ni Allah kata kami ni adalah Allah. Kulla ni adalah isim mansub, dia adalah maf'ulun bihi, dia fi'il dan fa'il dan maf'ulun bihi ni. Dan apa tu nafsin, kulla ni adalah setiap, nafsin ni adalah jiwa, jadi setiap jiwa. Jadi kita tengok dia adalah dua isim bergandingan, maknanya dia mudhaf ilaih di sini. So maknanya di sini dan jikalau kami menghendaki nescaya kami memberikan setiap jiwa atau seseorang. Ni Allah adalah sangat berkuasa, dia boleh membuat apa saja yang diperlukannya. Sambungan dia huda ni. Tadi Allah katakan apa tu kami memberikan setiap jiwa huda, petunjuk. Jadi kalau Allah hendakkan ataina kulla nafsin. Kulla tadi adalah maf'ulun bihi pertama, so huda ni adalah menjadi maf'ulun bihi kedua, ataina kulla nafsin huda. So kami memberikan setiap jiwa apa tu petunjuk kalau Allah hendaklah. And then ha adalah damir ya adalah mudhaf ilaih. Ha ni adalah dia hia sebab nafsin tadi kan, jiwa kan, jiwa adalah muannas kan. And then wa adalah harfun ataf, and then lakin adalah harfun istidrak. And then haqqa adalah fi'il madhi wa apa tu, dan kita lihat fa'ilnya adalah al-qawlu, fa'il zahir di sini ya, sebab kita tengok adalah apa tu isim marfu' di sini, dan dia adalah apa tu makrifah lah sebab ada alif lam, maknanya ketetapan. And then min adalah harfu jar, and then ni adalah damir ana. So ni adalah jar majrur lah. So maknanya apa tu jika Allah hendak tadi kan kami memberikan setiap jiwa hidayah atau petunjuknya, akan tetapi telah tetap ketetapan dariku. Ku ni adalah Allah lah ni Nah, kita tengok sini la ni adalah pasti, maknanya apa tu dia adalah lam taukid ni. Amla'a adalah apa tu fi'il mudhari' marfu' daripada mala'a So apa tu dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya ana fi mahli rafi'in. Pasti aku akan memenuhi amla'a ni inna amla'anna, na ni adalah taukid lagi sesungguhnya. So Allah memang menegaskan jahannama ni adalah neraka jahannam lah kan, maf'ulun bihi. Pasti aku akan memenuhi sesungguhnya neraka jahannam. Min harfu jar, maknanya dengan al-jinnati, ni jin, isim ma'rifah kamariyah majrur selepas apa tu harfu jar. Dan wa adalah harfun ataf, an-nasi ni adalah manusia, makna an-nasi pun dia adalah isim apa tu majrur di sini. So dia selepas ataf jadi dia adalah maktuf, maktuf alaihi dia adalah al-jinnati ni.
Al-jama'in adalah apa tu, kita tengok ni adalah taukid. Ni pun kita dah buat masa dulu mengenai taukid. So Allah cakap dia sungguh-sungguh benar-benar dia akan apa tu memenuhkan apa tu neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Bersungguh-sungguh ni memang taukid, tegas betul Allah. Ayat seterusnya, ayat ke-14, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 21 perkataan, iaitu fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalau kita lihat dimulai dengan fa, iaitu harfun istifnaf, kerana sekarang cerita dah bertukar, cerita baru ya. Dan zuku, zuku kita lihat dia adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun. Dan apa tu dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mutasim mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in, maknanya rasalah. Lalu rasalah, Allah kata. Dan bi harfu jar, maknanya kerana. Dan ma harfun masdariyah, apa yang. Dan nasitum, nasitum ni adalah fi'il mabni lah. Kita tengok kan dia tak ada depan apa-apa, walaupun ada nun ni, tapi dia bukanlah fi'il apa tu mudhari'. Ni ada perkataan yang juga dimulai dengan nun ya. Tapi sebab kita lihat ujung ni, di bawah ni, belakang ni ada tum ni, maknanya dia dah ada untuk antum ni ya. Ini dia adalah fi'il mabni daripada perkataan nasiyah, dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mutasim mabni dengan tak atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Maknanya kamu telah lupakan. Liqa'a makna pertemuan. Dia adalah, kita tengok dia adalah isim mansub. So kamu telah lupakan pertemuan. Maknanya ni adalah mudhaf maf'ulun bihi di sini. Lepas liqa yaumi, pertemuan hari. Ni adalah, kalau kita tengok dia adalah apa tu juga mudhaf ilaih yaumi. Apa tu yaumi ni pun baris bawah ni. Lepas tu yaumikum. Yaumikum ni juga lepas tu kita tengok damir mengikuti isim. So maknanya dia juga adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi maknanya lalu dikatakan rasalah kerana apa yang kamu telah lupakan pertemuan hari kamu. Haza, hari kamu ini. So dia adalah na'at. In apa tu harfun nasi dan juga taukid di sini. Bila ada harfun nasi inna ni, apa tu maknanya kita ada apa tu isim inna, iaitu damirah nuna ni. Dan lepas tu kita ada kabar inna kita adalah nasinakum ni, iaitu dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan nasiyah, dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dan kum adalah maf'ulun bihi, dia adalah damir antum. So apa tu wa ni adalah dan harfun ataf. So ini sesungguhnya kami pun telah melupakan kamu. So Allah kata dia degil, dia tak ingkar. So Allah pun hari kiamat, hari balasan, Allah melupakan mereka. Sungguh malang kan. Ni harfun ataf wa ni, kita tengok sambungan. Zuku ni kita jumpa tadi, dia adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun tadi. Kita ada zuku tadi, fazuku bima nasitum kan. Ni zuku azabal khuldi. Jadi ni dia adalah maktuf lah pada zuku bima nasitum tadi. Tu maktuf alai dia je. So azaba adalah isim mansub, dia maf'ul bihi lah. Tadi adalah fa'il dengan fa'il di sini, jadi di sini adalah dia punya maf'ul bihi. Dan al-khuldi, dia adalah juga, kita tengok dia adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, sebab dia adalah mudhaf ilaih, dua isim bergandingan ya. Azabul khuldi, azab yang kekal. Dan bi adalah fuja, dan ma adalah isim mausul. Maknanya di sini rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kuntum ni apa itulah adalah fi'il madhi mabni, dia adalah nafsi nafasih ni lah. So dia adalah dalam dia tersembunyi isim kana dan mim mutasim mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. So dia dalam sini ada isim kana, jadi dia punya apa tu khabar kana dia adalah di sini, iaitu ta'malun. Kamu kerjakan, yang telah kamu kerjakan ya. So dia adalah fi'il mudhari antum, dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mutasim mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. So telah kamu kerjakan, dengan apa yang kamu telah kerjakan. Azab, Allah azab, balasan kerana apa yang telah mereka kerjakan.
Ayat ke-15 kita berbunyi innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lihat ayat ini mempunyai 22 perkataan, iaitu innama na yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita tengok innama ni adalah harfun taukid. Kita dah buat juga dulu. Maknanya sesungguhnya hanyalah. Yu'minu adalah fi'il mudhari' marfu' huwa di sini. Orang yang beriman. Apa tu? Dan bi adalah harfu jar dan makna kepada ayati adalah isim majrul. Apa tu selepas harfu jar dan kita tengok dia adalah jamak muannas salim. Ayatina dia adalah mudhaf ilaih di sini ya. So apa sebab damir di sini. So ayat-ayat kami sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Allazina apa tu orang yang apa tu ni adalah fa'il itu yang apa tu yang daripada amanah ni tadi yu'minu tadi ya yu'minu lazina apa tu orang-orang yang beriman orang-orang yang itu apabila iza ni apabila ya zaraf zaman. Dan dia juga adalah harfu syarat apa tu dan diikuti dengan fi'il syarat dia adalah zukiru ni. Iaitu maknanya telah diberikan peringatan, iaitu orang-orang yang apabila telah diberi peringatan. Dia adalah fi'il madhi mabni majhul, dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. So kalau kita lihat jawab syaratnya berikut. B atau harfu jar dan ha ni adalah damir ya jawab majrur dengannya. So haru adalah fi'il madhi mabni dan ni adalah jawab syarat ni. Mereka segera merebahkan diri. Dia dalamnya tersebut fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. Ni apa tu jawab syarat dia mereka segera merebahkan diri. Orang yang tadi ya yang mengingati. So sujadan apa itulah adalah sujud isim nakirah mansub. Ni adalah hal betul menerangkan menjelaskan yang fi'il ni haru ni merebahkan diri kan. Dia merebahkan diri macam mana dia merebahkan diri dia sujud. Wa ni adalah harfun ataf dan sabbahu adalah fi'il madhi mabni. Dia adalah dalam fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mali raf'in. So dia adalah sebagai maktuf. So maktuf alaihi dia adalah haru ni. Sabahu dengan haru kan. So maknanya dengannya mereka segera merebahkan diri sujud dan mereka bertasbih. Kataan seterusnya adalah B ni adalah harfu jar lah, selalu kita dah buat ni maknanya dengan diikuti dengan perkataan hamdi. Kalau kita tengok hamdi ni adalah 3 huruf mati tengah, maknanya dia isim lah daripada perkataan hamidah, dia adalah isim masdar sebenarnya. So kalau sini kita lihat maknanya memuji apa tu nen rabbi maknanya Tuhan, kita buat banyak kali dah ni. Dan kalau kita lihat dia ni adalah hamdi memuji Tuhan, hamdi rabbi memuji Tuhan. Jadi kita lihat ni dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Dan hamdi ni pun dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Lepas tu rabbihim ni juga lagi satu, apabila kita ada apa tu damir mengikuti isim juga dia adalah juga mudhaf ilaih. Jadi rabbi ni dia mudhaf ilaih dan lepas tu dia usul menjadi mudhaf untuk rabbihim ni. Lepas tu diikuti oleh waw ni adalah harfun waw hal di sini. Ni kita tengok lepas tu maknanya dan hum apa tu mereka ni damir hum ni adalah damir munfasil lah. Jadi kalau damir munfasil selalu saya kata dia mubtada kan. Jadi dia berfungsi sebagai mubtada sini. And then la adalah harfun nafi. Jadi bila ada mubtada kat mana dia punya khabar. Khabar dia adalah yastakbirun ni. Iaitu apa tu mereka tidak bersikap sombong takbur. Di sini yastakbirun adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan istakbara ya. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. Lepas tu kalau kita lihat hum la yastakbirun ni adalah merupakan hal, iaitu dia menceritakan mengenai orang yang memuji tu. Masa dia memuji tu dia tidak bersikap sombong. Jadi kalau kita lihat ayat ni sebenarnya Allah menyuruh orang-orang mukmin supaya tidak sombong akan ibadat mereka dan hendaklah kita bersujud mengagungkan Allah dan bertasbih mensucikannya.
Seterusnya ayat ke-16 ni kita lihat tatajafa ni, dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan damah muqaddarah. Daripada perkataan tajafa, dia ada apa tu, kalau kita lihat dia punya apa tu pola adalah tafa'ala. Tafa'ala tatafa'ala. So kalau ni tajafa jadi tatajafa. Tinggal lagi ni adalah apa tu, ada huruf ilah lah di sini ya. Ni makna mereka merenggangkan junubu diri. Apa tu ni adalah fa'il. Junubu kita tengok dia adalah apa tu marfu'. Selalu marfu' dia boleh jadi fa'il. Jadi sini fa'il dizahirkan. Maknanya mereka merenggangkan diri. And then hum mereka. Jadi ni ada mutafil lain lah. Sebab apa tu damir mengikuti isim kan. Lepas tu an apa tu harfu jar maknanya dari al-madaji'i. Ni adalah kalau tengok ada alif lam maknanya isim. So isim makrifah kamariyah majrur sebab selepas an apa tu harfu jar. Jadi dari tempat tidur. Madaji'i tempat tidur. Ini yad'una. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan waw atau sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. So daripada yad'u ni daripada perkataan da'a, maknanya doa. Doa ni dah bahasa Melayu lah sebenarnya ni ya. Rabba ni adalah apa tu isim mansub. Kita apa tu dia jadi maf'ulun bihi di sini. Kita ada fi'il dan fa'il di sini, and then rabba ni sebagai maf'ulun bihi. Dan rabbahum, kalau kita tengok apa tu ni adalah mudhaf ilaih lah sebab damir dengan apa tu isim tadi ni kan. Apa tu kalau kita lihat makna di sini, mereka merenggangkan diri mereka dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Maknanya ni apa tu orang-orang mukmin ni, Allah describe mengenai orang mukmin. Dia apa tu tak sombong, dia memuji Tuhan, tadi bertasbih dan dia mengerjakan sembahyang malam sebenarnya bila merenggangkan diri mereka ni dari tempat tidur ya. Ayat seterusnya haufan. Haufan ni adalah kita dia ada tanwin kan, so di isim nakirah lah yang berbaris atas. Maknanya dia sini juga adalah hal di sini. Pasal dia juga menceritakan, menjelaskan ketika orang apa tu semayang tadi apa, iaitu dia maknanya dengan perasaan takut ni akan kemurkaannya, ni Allah lah kan. Jadi ni ada hal. And then wa adalah harfun ataf. Harfun ataf kita tengok tamaan ni, apa tu maktuf dia lah. Kalau kita tengok apa tu dia ni maktuf lain dia khaufan. So dua-dua ni adalah apa tu nakirah mansub, isim nakirah mansub. Tamaan ni dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. And then waw adalah harfun ataf juga, and then min adalah harfu jar, and then ma ni isim mausul. So dengan perasaan takut akan kemurkaannya dan dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya dan dari apa yang kita tengok seterusnya razak kena. Apa tu maknanya apa tu kami telah memberi rezeki. Jadi ini adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan razaka. Dan dia adalah dalam tasbih fa'il dan mutasil dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu fi'il apa tu fi mahdi raf'in. So di sini kami ni adalah Allah lah kan, kami telah memberi rezeki. Dan hum apa tu damir hum maknanya mereka. So dia adalah maf'ulun bihi di sini. Dan yunfikun apa tu mereka pula mendermakan, iaitu infak lah ni untuk mensedekahkan ya. So ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun apa tu daripada perkataan anfaqa. Ini dalamnya tasbih fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli raf'in. So di sini ayat apa tu dalam surah Al-Sajdah ni antara lain menyuruh orang mukmin supaya menyedari keagungan dan kekuasaan Allah, memberi pilihan untuk menjadi hamba yang taat, yang merasa takut akan siksaannya dan mengharap mendapat balasan baik dari amalan salihnya, termasuk memberi sedekah daripada rezeki yang telah diberikan. Dan Allah telah memberi pendengaran, penglihatan dan hati untuk digunakan dalam menjalani ujian dan dugaan. So kita perlu juga mengambil iktibar dari kejadian orang kafir yang menyesal di kemudian hari, iaitu penyesalan yang tidak berguna lagi. InsyaAllah. Perbendaharaan kata untuk sesi ini daripada 16 ayat pertama surah As-Sajdah.
Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian ilmu sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.